dan salam Malaysia Berani saya ucapkan kepada semua penonton. Saya Rona Anak Jamil dari kelas BM48 25P akan membuatkan persembahan untuk kod khusus BMMB 3193 pengantar kesusastraan Melayu untuk pentafsiran berterusan. Pada dalam persembahan ini, saya akan merumuskan pemikiran dalam puisi Melayu tradisional dan moden serta prosa Melayu tradisional. Senarai kandungan persembahan terdapat 3, iaitu puisi Melayu tradisional yang bertajuk Seloka Pandai Pak Pandir. Bagi puisi Melayu moden pula, saya akan memberikan pemikiran tentang erti sebuah kemerdekaan dan prosa Melayu tradisional adalah asal-usul Raja Kecil. Mari kita mulakan dengan slide yang pertama, iaitu puisi Melayu tradisional bagi Seloka Pandai Pak Pandir. Pemikiran yang terdapat dalam sajak ini adalah pemikiran akhlak moral. Pemikiran ini dikatakan positif kerana melalui watak Pak Pandir, pengarang memberi kesedaran agar manusia tidak lalai terhadap keadaan diri sendiri. Dalam Seloka, kealpaan Pak Pandir menyebabkan dia tidak sedar kesilapan yang dilakukan kerana terlalu terpesona dengan orang lain. Hal ini menonjolkan kelemahan manusia yang tidak menyedari kekurangan diri. Bukti teksnya adalah mendengar gelagat dagang tak sedar bertelanjang yang terdapat pada rangkap pertama baris keempat dan 5. Dalam masyarakat hari ini, setiap individu haruslah tidak leka dalam pergaulan dan sentiasa sedar akan batas diri ketika berinteraksi dengan orang lain supaya hubungan yang terjalin akan kekal harmoni dan juga beradab. Pemikiran ini pula dikatakan negatif kerana kerana keapaan Pak Pandir menyebabkan dirinya rugi dan menderita. Sifat lalai itu membuatkan diri tidak mengawal tindakan, lalu kehilangan harta benda dan juga kebahagiaan hidup. Ini menggambarkan akibat buruk bagi mereka yang tidak peka terhadap keadaan sekeliling. Putih teksnya adalah harta habis badan tergadai yang terdapat pada rangkap pertama baris ketiga. Dalam konteks kontekstual, ia menegur masyarakat agar tidak terlalu leka dalam keseronokan dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab dan keselamatan diri. Pemikiran ini pula dikatakan istimewa kerana pengarang menggunakan keapaan Pak Pandir sebagai simbol kelemahan manusia dalam bentuk kiasan yang mendalam. Melalui bahasa yang berlapik, pengarang menyampaikan mesej bahawa kecuaian kecil boleh membawa keakibat besar. Putih teksnya adalah gunting makan di hujung yang terdapat pada rangkap pertama baris ke-10. Dalam kehidupan seharian, manusia kadang-kadang lalai atau cuai dalam urusan harian, dan dari itu dapat dilihat bahawa setiap kecuaian walaupun kecil boleh memberi kesan besar terhadap diri sendiri dan juga orang sekeliling. Ini merupakan pemikiran kebijaksanaan. Dan slide yang ketiga adalah pemikiran kemasyarakatan. Seterusnya, kita akan beralih kepada puisi moden. Dan puisi moden yang saya pilih adalah Sajak Erti Sebuah Kemerdekaan oleh A. Samad Said. Pemikiran yang paling dominan dalam sajak ini adalah pemikiran patriotisme. Pemikiran ini dikatakan positif ataupun plus kerana penyair menonjolkan semangat cinta akan tanah air dan tekad rakyat mempertahankan kemerdekaan. Dalam sajak, penyair menggunakan lambang lereng amat indah dan ufuk yang masih mencabar bagi menggambarkan perjalanan bangsa yang panjang dan penuh usaha ke arah kemerdekaan sejati. Putih teksnya adalah, kita sudah sampai di lereng amat indah di bawah pelangi dalam ufuk yang masih mencabar, dan kita ikhlas berjanji untuk bermaruah tenang dalam segala uji cabar dan debar yang terdapat pada rangkap 1, baris 1 hingga 4. Jadi ini menunjukkan dalam kehidupan moden, rakyat menunjukkan semangat patriotisme dengan menyertai sambutan Hari Kebangsaan, mengibarkan jalur gemilang serta menjaga nama baik negara di peringkat antarabangsa.
Pemikiran ini pula dikatakan negatif ataupun minus kerana penyair mengingatkan bahawa semangat patriotisme boleh luntur jika rakyat leka dengan kemewahan dan selesa dengan kebebasan. Rakyat yang lalai akan kehilangan arah perjuangan. Putih teksnya adalah, kita wajar mendaki lagi kerana puncak yang jauh. Dalam gelora dan taufan tak tercalar tekad kita kerana kemerdekaan mengasuh kita untuk bersuara dalam sopan yang terdapat pada rangkap tua baris 1 hingga 4. Di sini kita dapat melihat bahawa segelintir rakyat kini terlalu mementingkan diri dan materialistik sehingga tidak peduli soal kenegaraan. Misalnya, kurang minat menyertai aktiviti patriotik atau tidak menghormati simbol negara. Pemikiran ini pula dikatakan interesting ataupun istimewa kerana menunjukkan bahawa semangat patriotisme bukan sahaja tentang mencintai tanah air tetapi juga membentuk peribadi yang berani, bersuara dengan sopan, tegas menegakkan kebenaran dan juga mampu membina hubungan baik dengan orang lain. Putih teksnya adalah, dalam gelora dan taufan tak tercalar tekad kita kerana kemerdekaan mengasuh kita untuk bersuara dalam sopan, yakin menyinggah musuh, tulus menambah kawan, yang terdapat pada rangkap 2 baris 2 hingga 5. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa dalam kehidupan moden, semangat patriotisme seperti ini dapat dilihat apabila rakyat menyuarakan pendapat secara matang dalam isu negara, contohnya melalui perbincangan awam, forum ataupun media sosial, sambil tetap menghormati pandangan orang lain dan juga memperkukuh perpaduan dalam masyarakat. Ini merupakan pemikiran kemasyarakatan yang terdapat dalam sajak, dan ini pula pemikiran akhlak moral yang terdapat dalam sajak ini juga. Untuk slide yang ketiga, kita akan beralih kepada tradisional, iaitu untuk asal-usul raja kecil. Dalam prosa ini, pemikiran yang paling dominan adalah pemikiran keberanian. Pemikiran keberanian dikatakan positif ataupun plus kerana menunjukkan keberanian luar biasa Laksamana dan pembesar lain yang sanggup menanggung risiko demi melindungi anak raja. Mereka tidak gentar menghadapi ancaman daripada pihak Istana Johor dan tetap bertekad melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Sikap ini menggambarkan semangat keberanian yang lahir dari kesetiaan dan juga moral tinggi seorang pembesar. Putih teksnya adalah, maka Laksamana pun mencari akal hendak melepaskan anak raja itu keluar dari negeri Johor itu. Maka diserahkannya anak raja itu kepada raja negara dengannya menyusui dia. Maka raja negara pun berlayalah lalu masuk ke Muar, mendapatkan Temenggung Muar. Maka Temenggung Muar pun menerima anak raja itu serta dengan yang menyusui. Dipeliharakan Temenggung seperti anaknya sendiri, yang terdapat pada muka surat 36. Di sini, nilai keberanian dapat dilihat pada individu yang berani mempertahankan kebenaran atau membela yang lemah walaupun berdepan dengan ancaman, seperti wartawan penyiasat, pegawai keselamatan atau pemimpin yang menegakkan integriti walaupun ditekan. Seterusnya, pemikiran pula keberanian ini dikatakan negatif kerana keberanian yang ditunjukkan kadang-kadang terlalu berisiko dan boleh mendatangkan bahaya kepada diri serta orang lain. Keputusan untuk menyembunyikan anak raja dan menghantarnya keluar dari Johor tanpa izin raja boleh dianggap tindakan melampaui batas tanggungjawab seorang pembesar. Putih teksnya adalah, maka kedengarlah kepada Laksamana mengatakan hal anak raja itu sudah diketahui orang. Maka Laksamana pun takut. Katanya, baiklah kita suruh larikan anak raja itu, yang terdapat pada muka surat 37. Dalam konteks masa kini, keberanian tanpa perancangan atau melanggar peraturan boleh membawa pada, seperti individu yang mendedahkan maklumat sulit tanpa saluran sah lalu menjejaskan keselamatan pihak lain. Pemikiran keberanian ini dikatakan interesting ataupun istimewa kerana memperlihatkan bahawa keberanian dalam masyarakat Melayu lama bukan hanya tentang kekuatan fizikal tetapi juga keberanian moral dalam melindungi
bumi, maruah dan darah keturunan raja. Laksamana dan pembesar lain bukan sahaja berani secara tindakan tetapi juga tabah menanggung rahsia besar demi keselamatan zuriat diraja. Putih teksnya adalah, maka Laksamana pun fikir, baiklah, aku beri akan anak raja ini, boleh di bawahnya. Maka Laksamana pun lalu memanggil Nakhoda Malim dan Laksamana pun berkhabar kepada Nakhoda Malim, mengatakan segala rahsianya dan ceritanya bahawa anak raja itu putera marhum mangkat dijulang dan anak raja inilah sahaya minta tolong perihalkan baik-baik, yang terdapat pada muka surat 37. Dalam konteks masa kini, nilai keberanian seperti ini masih dihargai dalam masyarakat kini. Contohnya, apabila seseorang berani mempertahankan prinsip, agama dan maruah keluarga dalam keadaan sosial atau berani mengambil keputusan besar demi kebaikan orang lain. Ini merupakan slide bagi pemikiran kesetiaan. Dan ini merupakan pemikiran yang terakhir, iaitu pemikiran keadilan. Itu saja untuk saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan dalam persembahan ini akan memberikan ilmu dan juga manfaat kepada semua penonton. Sekian, terima kasih.